Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Stephen Agustin Analio, wakil dari kumpulan K9, dan pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kumpulan kami bertajuk Internet untuk Semua, Tiada Siapa yang Tertinggal. Pembentangan ini adalah sebahagian daripada kerja khusus penghayatan etika dan peradaban yang menekankan nilai tanggungjawab sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kajian ini, isu jurang digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga berkait rapat dengan hak asasi manusia untuk mendapat akses pendidikan dan maklumat serta usaha membina masyarakat yang lebih inklusif dan berperadaban. Pandemik COVID-19 telah membuka mata kita terhadap realiti jurang digital di Malaysia. Ketika pelajar di bandar boleh mengikuti kelas dalam talian dengan mudah, pelajar di luar bandar pula terpaksa mencari isyarat di atas bukit atau pokok. Begitu juga dengan pekerja yang perlu bekerja dari rumah dengan menghadapi cabaran ketersambungan menjadikan produktiviti mereka terbatas. Inilah sebab mengapa usaha kerajaan dan syarikat telekomunikasi untuk memperkukuh infrastruktur digital menjadi sangat mendesak. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kumpulan kami menggunakan kaedah analisis kandungan dan kajian literatur. Kami meneliti laporan kerajaan, artikel media, serta penerbitan industri daripada syarikat telekomunikasi seperti Telekom Malaysia, Maxis, dan Celcom-Digi. Pendekatan ini membolehkan kami melihat gambaran penuh tentang bagaimana infrastruktur digital berkembang sebelum, semasa, dan selepas pandemik. Untuk hasil dapatan dan analisis, kumpulan kami dapat mengetahui bahawa sebelum pandemik, liputan 4G hanya tertumpu di kawasan pekan. Penduduk luar bandar masih bergantung kepada rangkaian 3G yang perlahan dan banyak kawasan mengalami titik buta pada waktu itu. Kita sering mendengar kisah pelajar yang terpaksa membajak bukit atau pokok semata-mata untuk mendapatkan isyarat ataupun rangkaian yang bagus. Pembangunan menara pemancar pula sangat perlahan kerana bergantung kepada logik pasaran komersial. Alternatif yang ada hanyalah pusat internet desa, tetapi jumlahnya sangat terhad dan tidak mampu menampung keperluan sebenar masyarakat. Apabila pandemik melanda, kerajaan bertindak segera dengan melancarkan Pelan Jendela pada Ogos 2020. Antara langkah yang diambil termasuk penaik tarafan rangkaian 3G kepada 4G secara agresif, justru menandakan penambatan rangkaian 3G pada Disember 2021. Selain itu, pembinaan ratusan menara pemancar 4G yang baru di kawasan luar bandar serta peningkatan liputan jentian optik untuk menyokong rangkaian menara. Teknologi satelit seperti Starlink dan Mersat mula digunakan sebagai penyelesaian pantas untuk komuniti pendalaman. Semua langkah ini menunjukkan bahawa krisis telah memaksa kita bergerak lebih cepat daripada jangkaan asal. Justru dari impak jendela, krisis COVID-19 secara ironiknya telah mempercepatkan agenda digital negara kepada lebih awal 3 hingga 5 tahun daripada pelan asal. Tekanan awam dan liputan media, khususnya isu PDPR, berjaya mengubah keutamaan pelaporan infrastruktur. Kini fokus bukan lagi sekadar ketersambungan, tetapi turut merangkumi kualiti perkhidmatan dan ketersediaan yang mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Inilah bukti bahawa suara rakyat dan tekanan sosial boleh membawa perubahan besar dalam dasar negara. Secara keseluruhan, COVID-19 telah menjadi pemakin utama dalam merapatkan jurang digital di Malaysia.
Melalui Plan Jendela, penambahbaikan infrastruktur internet luar bandar telah dicapai dengan pantas. Kerjasama erat antara kerajaan, SKM dan syarikat telekomunikasi membuktikan bahawa transformasi digital yang inklusif adalah mungkin. Langkah seterusnya ialah memastikan perkhidmatan yang berkualiti, mampu milik dan benar-benar menyeluruh agar tiada siapa yang tertinggal. Bagi rujukan seperti yang maklum dari metodologi kami menggunakan laporan rasmi Kerajaan Malaysia mengenai Pelan Jendela, artikel berita mengenai isu liputan internet semasa PDPR, penerbitan industri daripada Telekom Malaysia, Maxis dan Telkom Digi, dan juga analisis media mengenai kes webinar dan liputan luar bandar. Sebagai penutup, kajian ini bukan saja menyoroti isu teknologi tetapi juga nilai etika dan peradaban. Jurang digital adalah cabaran yang perlu ditangani bersama kerana akses internet kini menjadi asas kepada pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga pembentangan ini memberi kesedaran bahawa usaha merapatkan jurang digital adalah sebahagian daripada membina masyarakat yang adil, beretika dan berperadaban. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa internet untuk semua, tiada siapa yang tertinggal.